bahasa telah berkembang pesat di Andalus, yang mana tata bahasa telah mendapat status atau kedudukan yang tinggi dalam kalangan orang Andalus. Mereka menganggapnya sebagai salah satu asas budaya mereka dan mereka berpendapat bahawa seorang ulama tidak mempunyai nilai melainkan beliau seorang yang mahir dalam ilmu tata bahasa. Seterusnya, aliran Madrasah Andalus bermula pada tahun pertengahan abad kedua Hijrah dan tokoh pertama yang telah menggabungkan ilmu agama dan bahasa ketika itu ialah Abu Musa Al-Hawari, iaitu pada zaman Khalifah Abdul Rahman bin Muawiyah. Tambahan lagi, Madrasah Andalus ini juga terkenal pada pertengahan abad ke-4 Hijrah. Perkembangan tata bahasa di Andalus berkembang dengan kukuh pada abad ke-6 Hijrah dan diteruskan kemasyhuran itu sehingga abad ke-7 dengan aktiviti dan pengikut yang ramai. Konsep aliran Andalus berlaku pencampuran prinsip antara sarjana tata bahasa Andalus dengan semua ahli tata bahasa yang terdahulu termasuk Basrah, Kufah dan Baghdad. Dalam hukum-hukum tata bahasa, mereka tidak berpuas hati dengan sebab pertama berlakunya hukum tersebut, maka mereka memerlukan alasan kedua bagi mengukuhkan justifikasi hukum tersebut. Buku oleh Sibawai menjadi rujukan yang amat penting bagi sarjana Andalus. Mereka mempelajari dan menganalisis kitab-kitab dan hujah ulama Basrah, Kufah dan Baghdad yang menjelaskan kitab Sibawai. Sarjana Andalus amat memahami kandungan kitab Sibawai dan mereka cuba untuk memperbaiki apa yang kurang dalam hujah-hujah ulama terdahulu termasuk Basrah, Kufah dan juga Baghdad, dan mereka cuba untuk menyelesaikan masalah yang terkandung di dalamnya. Pemilihan prinsip dan hujah dari ulama terdahulu dan proses penyaringan telah dilakukan oleh ulama Andalus sebelum membentuk aliran ini. Seterusnya adalah ciri-ciri aliran Nahwu Andalus. Aliran Nahwu Andalus adalah campuran unsur-unsur aliran Nahwu yang terdahulu, iaitu aliran Kufah, aliran Basrah juga aliran Baghdad. Tetapi ulama aliran Andalus ini tetap juga mempunyai pendapat sendiri, di mana tidak semua pendapat ulama-ulama aliran timur ni mereka terima dan juga tolak. Antara pendapat mereka adalah yang pertama, membetulkan pengamalan perkataan an yang ringan dan terbuka pada suatu perkara yang jelas. Menurut As-Suyuti, ia bertindak secara tersirat dan juga zahir. Contoh ayat adalah an Zaidan qaimun. Yang kedua adalah menghalang tegas pulangan akusatif yang ditinggalkan oleh analogi. Contoh ayatnya adalah ja'allazi darabta nafsah. Yang ketiga, peningkatan perkara yang bukan dalam topik pengecualian dalam percakapan lengkap seperti pendirian kata nama. Yang keempat, kebolehan kata hubung dalam membezakan kuantiti yang terdiri daripada dua jenis benda. Contoh kat sini adalah indiratun samnan wa asalan. Waw di dalam ayat tersebut adalah merupakan kata sendi yang bertugas untuk membezakan jumlah kuantiti 1 paum minyak sapi itu dengan madu tersebut. Pula kepada tokoh-tokoh aliran Andalus yang terkenal. Pertama ialah Judi bin Uthman Al-Mawruri. Beliau merupakan orang pertama yang memperkenalkan buku Al-Kisai di Andalus. Beliau merupakan ahli tata bahasa yang hebat. Selain itu, Az-Zubaydi yang juga merupakan seorang ulama terkemuka pada zamannya dalam ilmu nahwu dan hafalan bahasa. Beliau mempunyai pengetahuan yang jelas tentang tata bahasa. Seterusnya, Ibnu Mawdhu' Al-Qurtubi, seorang yang berpendapat sangat hebat dalam tata bahasa. Dan yang keempat pula ialah Ibnu Malik, iaitu tokoh terpenting di dalam aliran Andalus. Akhir sekali ialah Abu Hayyan. Beliaulah yang memimpin dan mengajak orang ramai untuk merujuk kepada karya Ibnu Malik. Contoh-contoh pendapat ahli Nahwu Andalus yang mengikut mazhab Kufi. Abu Hayyan berpendapat dengan mazhab Al-Farra dalam menggunakan kata kerja dakhala secara transitif dengan sendirinya dan dengan perkataan fi, di mana dia berkata ia adalah dibolehkan dalam kedua-dua penggunaan, sama ada dakhala sahaja ataupun dengan perkataan fi, dakhala fi. Farra menyambung lagi dengan mengatakan saya masuk, iaitu saya pergi dan berangkat. Dan Al-Farra berkata orang Arab pulang ke mana-mana tempat dan telah dihikayatkan bahawa mereka berkata aku masuk ke Kufah dan aku pergi ke Yaman. Zahabatul Kufah wa zahabatul Yaman. Kaum Basrah berpendapat bahawa alif dalam perkataan ana adalah alif tambahan dan kata nama itu adalah hamzah dan nun sahaja. Malah pandangan orang Kufah ialah kata nama itu adalah gabungan pada 3 huruf, iaitu hamzah, nun dan alif.